Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapa dan anak-anak yang berada di rumah pada hari ini? Jalani perintah Kawalan Pergerakan PKP atau RMO. Ada tanda pagar stay at home tak? Baik, sekiranya anda adalah orang yang bertuah yang mengikut perintah. Ustazah Liza doakan semua ahli keluarga kalian berada dalam keadaan sihat walafiat. Panjang tu. Di sini saya Ustazah Liza dari Sekolah Islam Hatimuni Cawangan Wangsa Maju masih berada di sini bersama dengan anda untuk kita teruskan pembelajaran kita sempena PKP yang masih lagi berbaki 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 yang masih lagi berbaki 8 hari lagi. Dah tak lama tu. Lepas tu baru boleh terbang seterusnya. Baik. Kali ini Ustazah Liza berada di hadapan anak-anak kalian semua membuat kelas online kali ini dengan subjek yang baru, dengan subjek yang memang gila untuk nak skor UPKK kita. Subjek tu bermula dengan huruf S atau dalam tulisan Jawinya mula dengan huruf Sin. Baik. Dah tahu dah apa subjeknya? Subjek ni memang killer subjek yang secara keturunan diberitahu susah. Dapat tengok kertas soalan ni semua termenung aja. Baik. Subjeknya ialah sirah. Sirah. Subjek sirah. Subjek sirah kenapa susah? Kenapa susah? Okey. Subjek sirah ni dikatakan susah kerana ia berasaskan kepada fakta yang tak boleh kita nak gunakan logik akal kita untuk fikir. Sebab logik orang kata untuk mendapatkan jawapan bagi subjek ini seharusnya kita perlukan kepada fakta yang sahih. Fakta yang sahih. Fakta yang betul lah tu. Sekiranya kita tersalah jawab, maka salahlah jawapan kita. Tak ada yang betulnya. Walaupun kita guna kebat setinggi macam mana pun dalam subjek sirah ini, tetapi masih lagi tak mencapai tahap. Kita dah mempelajari tajuk-tajuk yang sebelum ni dan kita tahu mengenai perkembangan agama Islam. Dalam subjek tahun 5, kita fokus kepada perkembangan agama Islam kita. Agama Islam pada zaman Rasulullah SAW dahulu bermula sejak pembukaan kota Mekah. Bermula sejak pembukaan kota Mekah. Waktu bila tu? Ingat tak? Untuk pengetahuan anak-anak di rumah, pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Jadi, selepas itu agama Islam berkembang dengan pesatnya selepas penerimaan dan penerimaan masyarakat Arab, termasuk juga dengan pembesar negara Arab tu sendiri. Dekat sini Ustazah Liza kelaskan perkembangan agama Islam itu dari pelbagai aspek. Okey. Boleh tengok dekat sini. Perkembangan agama Islam yang pertama adalah melalui akidah. Melalui akidah. Akidah adalah perkara pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh penduduk kota Madinah dan kota Mekah yang memeluk agama Islam. Kita mulakan dengan akidah dulu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana akidah itu ialah pegangan tunjang kepada hati-hati
orang Islam, hati-hati orang Arab untuk menerima Islam dengan syumul, dengan lebih sempurna. Sekiranya bahagian akidah ini tak ada, bagaimana kita nak melepasi step-step agama Islam itu untuk berkembang sendiri? Dalam soalan selalunya ditekankan soalan berbentuk objektif dan juga soalan struktur. Ada ditanyakan mengenai apakah perkara utama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perkembangan agama Islam. Ya, perkara pertama, jawapannya dia bagilah jawapannya. Dan jawapan yang pertamanya adalah akidah. Bukannya ibadah, bukannya akhlak dan sebagainya. Baik, Ustazah ke bahagian seterusnya mengenai perkembangan agama Islam. Perkembangan agama Islam juga kita melalui bahagian ibadah. Selepas kita ada pegangan yang baik, pegangan mentauhidkan Allah, barulah diusulkan dengan ibadah. Ialah satu cara untuk menyucikan jiwa, dan rohani orang Islam, orang yang baru memeluk agama Islam itu sendiri, dengan cara beribadah kepada Allah melalui solat, melalui zakat, melalui puasa dan sebagainya. Jadi bahagian ibadah ini Ustazah akan terangkan di video yang lain, kerana ia merupakan rangkuman yang tersangat besar. Kita ada bahagian solat, kita ada bahagian zakat, puasa. Bukannya boleh diterangkan sekaligus begitu. Perkembangan agama Islam yang ketiga pula adalah dari segi akhlak. Akhlak ini kita dah settle bahagian pegangan kita, bahagian ibadah, urusan amalan kehidupan harian dan akhlak masyarakat yang baru memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ketahui bahawa pada zaman sebelum kedatangan Islam, akhlak masyarakat Arab pada zaman tu tersangat teruk. Sehingga mereka ini digelar dengan masyarakat Arab jahiliah. Apa yang mereka buat? Apa yang masyarakat Arab pada zaman tu buat sehingga mereka dikatakan jahiliah? Yalah, mananya tak jahiliah? Antara contoh akhlak mereka pada zaman itu ialah mereka berzina, berjudi, minum arak. Dan yang paling teruk sekali, mereka tidak mengiktiraf golongan perempuan. Hatta sehinggakan mereka ini buat apa? Menanam bayi perempuan yang masih hidup. Itulah orang kata, tak ada orang manusia yang biasa sekalipun tak mampu nak tanam anak. Cuba bayangkan, lahir anak, tengok perempuan terus tanam. Macam itu. Kan tak keteruk macam itu? Jadi bahagian ini pun akan Ustazah Liza terangkan akan datang. Seterusnya, perkembangan agama Islam juga datangnya melalui muamalah. Sistem muamalah masyarakat Arab pada zaman tu. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah memonopoli semua bahagian perniagaan sehingga berlakunya penindasan. Ini bahagian muamalah ada kaitan dengan part jual beli. Part jual beli. Kita faham sistem ekonomi Arab jahiliyah pada zaman dahulu hanya perlukan kepada kekuasaan sahaja untuk mendapat semua yang mereka perlukan. Jadi berlaku penindasan dan penzaliman terhadap mereka yang berkasta rendah ataupun mereka golongan yang miskin, dan perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku. Dan selepas kedatangan Islam, masyarakat Arab jahiliyah ni tadi, bila mereka dah memeluk Islam, Rasulullah datang sebagai
sebagai manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing masyarakat Arab jahiliah yang sebelum ini menjadi orang Islam yang lebih bertakwa. Sebab itu ada hadis yang menyebut innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Baik, tajuk ini juga selepas ini akan Ustazah terangkan secara keseluruhan dan totalnya. Kembali kepada bahagian perkembangan agama Islam yang kelima. Sistem yang kelima adalah melalui perundangan. Pergi lebih lanjut mengenai tajuk perundangan ini, suka untuk Ustazah Liza jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan perundangan tersebut. Perundangan yang dimaksudkan ialah kanun atau peraturan bagi sesuatu perkara atau permasalahan, dan juga satu keputusan ataupun satu solusi mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Dan semua peraturan tersebut adalah berdasarkan perundangan yang digubal berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran ini merupakan salah satu perundangan yang telah ditetapkan dalam pembinaan agama, dalam pembinaan sesebuah negara, perundangan sesebuah negara. Manakala As-Sunnah iaitu, saya jelaskan, iaitu segala perkataan, perbuatan dan juga ikrar yang telah dilafazkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa jua yang diperkatakan, apa jua perbuatan yang Rasulullah buat, ia jadi satu perkara yang wajib kita ikut. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini juga merupakan salah satu perkara utama yang perlu kita rujuk dalam sumber perundangan Islam itu sendiri. Jadi itulah yang kita namakan sebagai perundangan. Perundangan tu apa? Kanun. Di Malaysia macam mana keadaannya? Di Malaysia kita melalui sistem kehakiman kita yang ada perkara-perkara yang terbentuk melalui perlembagaan itu sendiri, dan ada hukum serta undang-undang yang perlu dipatuhi. Contohnya bila ada satu kemalangan melibatkan kematian, ia akan dikira sebagai salah satu seksyen yang membawa kepada kematian. Bagaimana pula dengan negara Arab kita? Negara Arab juga mereka betul-betul mengamalkan sistem perundangan yang telah ditetapkan melalui Al-Quran. Ada hukuman-hukuman yang dijalankan berdasarkan kepada Al-Quran, dan ada juga hukuman yang dijalankan dalam bentuk sivil. Macam tu. Jadi di Malaysia dan negara-negara lain ada hukuman yang dijalankan berdasarkan kepada hukuman sivil, dan lagi satu hukuman berdasarkan kepada syariah. Dan bagi kita orang Islam, yang mana perlu kita ikut? Iaitu hukuman berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perundangan. Selepas terbinanya Daulah Islam atau negara Islam, ada satu perundangan yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Islam membawa rahmat dan kesejahteraan kepada semua umat Islam yang ada pada zaman tersebut. Islam amat mementingkan nilai-nilai murni. Mementingkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dalam sistem perundangan agama Islam juga, Islam amat mementingkan keadilan dan hak sama rata. Hak sama rata. Keadilan ini dalam semua peringkat. Jadi Rasulullah membuat satu penyusunan untuk memastikan semua masyarakat Arab, semua muslimin pada zaman tersebut mendapat haknya yang tersendiri. Tahu apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Siapa tahu apa maksud keadilan? Bukan parti politik tu. Okey. Keadilan bermaksud kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jika kita berkelakuan baik, kita akan mendapat ganjaran yang baik. Jika kita berkelakuan jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan kita. Dan itulah yang dinamakan keadilan. Tahu, dalam kehidupan kita seharian pun ada yang berlaku salah faham. Bagaimana untuk kita atasi perkara itu? Iaitu dengan kita ada rasa kasih sayang dan pertimbangan terhadap sesuatu perkara tersebut. Boleh. Semua mengetahui masyarakat Arab zaman jahiliah sentiasa melakukan kezaliman dan menindas golongan yang miskin. Tetapi datangnya Islam ini mengajar supaya kita sentiasa saling tolong-menolong dan membantu antara satu sama lain. Undang-undang yang diajarkan dalam Islam juga melalui satu prinsip keadilan yang untuk menjaga keharmonian. Seterusnya, kita kepada bahagian perundangan, perbezaan antara perundangan zaman jahiliah dan perundangan selepas kedatangan Islam. Baik, yang pertama, perundangan pada zaman sebelum Islam. Perundangan pada zaman jahiliah, mereka tidak ada undang-undang atau sumber rujukan yang khas. Mereka juga tak ada pedoman, tak ada panduan nak dirujuk berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan tertentu. Di semenanjung tanah Arab pada waktu tersebut, pada zaman jahiliah, di semenanjung tanah Arab pada waktu sebelum kedatangan Islam, tidak ada satu pun peraturan atau undang-undang yang berkenaan dengan negara mereka. Hatta nak membentuk sempadan negara pun tidak ada sebarang panduan untuk dirujuk atau sebarang peraturan undang-undang berkenaan penubuhan sesebuah negara. Hatta sempadan negara mereka sendiri pun tidak ada. Jadi mereka tidak tahu untuk mewujudkan satu keseimbangan antara hubungan sesama masyarakat, orang kaya dan juga orang miskin. Mereka juga tidak ada panduan yang boleh diguna pakai untuk menentukan hala tuju bagi masyarakat Arab pada zaman tersebut. Pada zaman jahiliah juga, mereka tidak ada sempadan negara. Jadi, bila tidak ada sempadan negara, susah bagi mereka untuk menentukan hak-hak dan keseimbangan antara satu negara dengan negara yang lain, dan juga hak di antara masyarakat di negara ini dan di negara ini. Jadi orang Arab zaman jahiliah yang hidup pada time tu tidak ada ketua, kerana setiap daripada orang Arab pada zaman tersebut semuanya berkeinginan untuk menjadi ketua. Cuba bayangkan, dalam sebuah negara, sebuah kumpulan
kumpulan mereka ada 3 orang ketua. Jadi bila ada 3 orang ketua, apabila berlakunya sesuatu pertelagahan atau perkelahian, dan untuk mencapai keputusan kepada pertelagahan tersebut tidak akan tercapai, kerana ada 3 ketua yang berkemungkinan 3 ketua ini tidak sependapat untuk menentukan keputusan. Mungkin ketua 1 kata macam ni, ketua B kata macam ni, ketua C kata macam ni. 3 otak. Cuba fikirkan, kita pun kalau duduk dalam satu kumpulan ada 3 ketua, macam mana kita nak ikut? Itu yang berlaku pada zaman jahiliyah. Mereka tidak ada ketua. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, mereka juga hidup dalam keadaan berpuak-puak atau berkabilah yang banyak. Ada kecil, ada kabilah yang besar, dan mereka bila ikut kabilah ni, mereka hidup dalam keadaan egoistik dan kebanggaan dengan kabilah mereka. Umum mengetahui bahawa kabilah yang paling besar di negara tanah Arab itu sendiri ialah kabilah Quraisy. Bila kabilah Quraisy ini berbangga, jadi bagaimana dengan kabilah-kabilah kecil yang lain? Jadi mereka tidak ada persefahaman untuk membantu kabilah-kabilah yang lebih kecil. Sekiranya berlaku pertelagahan, hatta perkara kecil pun sedikit salah faham terhadap perkara yang kecil atau kecurian, tiada keputusan yang dapat dicapai, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka sendiri berada dalam keadaan ketakutan kerana tidak mampu untuk merasai hidup yang lebih tenang. Rasa takut je. Sebab kadang-kadang malam-malam berlakunya peperangan. Malam-malam kadang-kadang berlakunya pembunuhan. Itu yang berlaku pada zaman jahiliyah. Tak ada undang-undang, jadi suka-suka hati je boleh nak buat apa-apa keputusan. Macam tu. Beza tahu dengan perundangan selepas kedatangan Islam. Jom kita cek satu-satu apa yang berlaku selepas kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu aras paling tinggi dalam pembinaan sebuah negara, iaitu perundangan. Apa yang Rasulullah tekankan ialah perundangan pada selepas kedatangan Islam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tu apa? Apa yang telah diwahyukan, iaitu kalamullah, satu kalam Allah, kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah satu ibadah. Itu adalah Al-Quran. Okey, kita berpandukan kepada Al-Quran, rujukan pada zaman selepas kedatangan Islam. Jadi mudah untuk kat situ. Dan yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah ni apa? Segala perkataan dan perbuatan serta ikrar yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham dekat situ bahawa kehidupan kita sampai ke hari ini pun kita kena rujuk kepada 2 perkara yang penting ini. Sebab apa? Telah disebutkan bahawa jika kita berpegang kepada 2 benda ni, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya sampai bila-bila pun, sampai ke akhirat nanti, tidak akan tersesat hidup kita. Baik, faham situ? Okey, poin yang kedua. Pembinaan negara Islam. Kota Mekah dah menjadi negara Islam pada zaman ini. Rasulullah bertindak sebagai ketua negara. Dan ini dipersetujui oleh semua umat Islam pada zaman tersebut. Rasulullah bertindak sebagai ketua negara. Ketua yang memimpin negara Mekah, dan ketua yang memimpin negara dan juga bertindak sebagai hakim serta qadi pada zaman tersebut. Sebab tu,
kalau nak diikutkan kepada Al-Quran ini, sekarang ni kalau kita tengok Al-Quran datang dalam bentuk buku macam itu kan. Sebelum sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan sesiapa pun daripada kalangan sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran tersebut. Sebab Rasulullah masih ada lagi pada waktu tersebut. Jadi Rasulullah lah yang bertindak sebagai hakim dan qadi dan juga ketua negara pada waktu tu. Kan kita tengok pengumpulan Al-Quran tu sendiri berjalan selepas apa? Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok yang ketiga. Hukum yang telah dikeluarkan Hukum yang telah dikeluarkan selepas perundangan Islam ni merujuk kepada aspek-aspek kemanusiaan. Kalau kita tengok dalam buku hijau, dalam buku sirah tahun 5 tu, kita boleh baca bahawa kalau dekat situ ada diberikan contoh mengenai seorang wanita yang miskin mencuri. Mencuri dan dia ditangkap, kemudian dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak tahu pada waktu tersebut wanita itu adalah seorang yang miskin, dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru minta Rasulullah menghukum wanita ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kemudian baginda pun lantas menyatakan bahawa umat terdahulu, maksudnya umat sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, hancur, binasa. Kerana apa? Kerana berlakunya penindasan terhadap golongan orang miskin. Itu yang berlaku. Rasulullah ini orang kata sebagai pemudah bicara, dan Rasulullah ni terpuji akhlaknya. Jadi kita lihat bagaimana bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan kita boleh berfikir apa yang berlaku pada zaman tersebut sekiranya golongan yang tak ada apa-apa ini untuk nak makan dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi orang akan memandang, masyarakat pada zaman tu akan memandang bahawa Islam ini agama yang tidak adil, yang tidak memberi kemudahan kepada masyarakat miskin. Jadi sekiranya dihukumkan juga wanita tersebut, maka mereka akan memandang tidak ada perbezaan antara Islam dan zaman jahiliah. Sebab zaman jahiliah total mereka merendahkan martabat orang miskin. Seterusnya dalam peperangan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan kepada aspek kemanusiaan. Bagaimana aspek kemanusiaan itu terbentuk, iaitu peperangan yang berlaku pada zaman tersebut bukan memerlukan kepada paksaan untuk orang yang bukan Islam memeluk agama Islam. Islam ad-dinun nasihah. Islam ialah agama yang memberi nasihat. Tujuan pada peperangan itu tersendiri ialah mencari keredaan Allah, dan bukannya peperangan yang wujud yang ada pada zaman Rasulullah tu bertindak untuk nak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Itu bukan style, bukan caranya. Bahkan dalam peperangan tersebut, dalam peperangan itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghalang anggota tenteranya untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua dan juga orang yang sakit. Cuba kita, kalau kata kita ni tak ada aspek kemanusiaan, semacam mana apa yang berlaku sekarang ni, zaman sekarang ni, ada kanak-kanak
ditembak, wanita pun ditembak, orang sakit ke, orang tua ke ditembak sesuka hati. Jadi tidak ada belas kasihan dan belas ihsan. Sedangkan mereka tu nak angkat senjata pun tak mampu. Macam tu. Jadi dalam Islam bukan macam tu. Islam agama yang mudah, Islam agama yang memberi kemudahan dan menyempurnakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada masyarakat Islam yang berkemampuan pada zaman selepas kedatangan Islam tu, sekiranya mereka berkemampuan dan bertanggungjawab terhadap sistem sosial negara tersebut. Sistem sosial negara. Jadi sistem sosial ini yang macam mana? Itu amar makruf nahi mungkar. Menegakkan perkara yang Allah suruh dan dan melarang perkara kemungkaran. Jadi Rasulullah meminta masyarakat Arab, masyarakat Islam pada zaman tersebut untuk bersama-sama dengan baginda menghapuskan segala kemusnahan, menghapuskan segala perkara yang mencetuskan kepada pergaduhan. Jadi kalau kita tengok di sini ada satu keadilan sosial yang mana perkara yang baik kita berikan balasan, perkara yang buruk kita balas dengan keburukan. Rasulullah berjaya untuk menghindarkan masyarakat Arabnya daripada akhlak yang iaitu akhlak yang buruk. Jadi itulah macam kita, peranan kita sebagai ketua, peranan kita sebagai leader pun sama. Kita perlu menyeru anggota kita, ahli-ahli kita untuk sentiasa mengamalkan akhlak yang mulia. Macam itulah ibu bapa di rumah, guru di sekolah, pemimpin kepada rakyatnya. Kita seru, ramai-ramai kita seru kepada perkara kebaikan. InsyaAllah jika perkara kebaikan tu berterusan, akan makmur dan amanlah negara. Rasulullah juga kita tengok poin yang kelima. Rasulullah juga menganjurkan hubungan antara bangsa bersama negara-negara luar. Tujuan dia ialah untuk menyebarkan agama Islam. Tujuannya ialah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus membentuk perundangan yang boleh dipatuhi bersama. Dalam melaksanakan proses perundangan kedatangan Islam dalam melaksanakan perundangan Islam ini, apa yang Rasulullah minta? Baik, Rasulullah ada nyatakan bahawa ada membuat perjanjian dengan puak-puak tertentu. Jadi apa yang dipinta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah setiap puak, setiap kabilah yang berjanji atau berbai'ah dengan Rasulullah dengan menghormati perjanjian yang merupakan prinsip asas perkembangan dan agama, yang merupakan prinsip asas perkembangan agama Islam, dan orang Islam tidak dibenarkan mengingkari perjanjian tersebut. Orang Islam perlu bertanggungjawab terhadap perjanjian yang mereka buat. Dengan sekiranya kita ada buat perjanjian dengan satu grup lagi, kita kena tunaikan perjanjian tersebut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lupa untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Hubungan negara luar ni yang bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan negara. Jadi Rasulullah bukan sahaja Rasulullah bukan sahaja membuat perjanjian tu dengan orang Islam tu sendiri, bahkan dengan orang bukan Islam. Kalau kita tengok kat dalam buku tu ada dengan Bani Damrah, Bani Ghafir, Bani Madlash dan lain-lain lagi. Antara tujuannya adalah untuk menjamin dan menjaga keamanan negara. So, faham dah?
Panjang Ustazah Liza bercerita pada malam ini. Sebab apa? Sirah ni, selain daripada kita kutip point, yang kita perlu pandai bercerita. Harapkan kepada anak-anak yang berada di rumah faham dengan tajuk yang Ustazah sampaikan. Hanya sampai setakat ini sahaja dulu penerangan Ustazah Liza. Ustazah Liza gunakan kaedah penerangan untuk anak-anak dan ibu bapa di rumah faham mengenai perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Jadi Ustazah harap selepas ini anak-anak lebih lebih fokus dalam subjek sirah, ambil berat dan titik beratkan kepada poin-poin tertentu yang memang penting sahaja yang untuk dihafal, dan poin ni kena hafal kerana kadang-kadang soalan yang datang dalam kertas peperiksaan tersebut, dalam skrip peperiksaan tersebut, sebenarnya adalah soalan yang kadang-kadang kita tahu jawapannya tetapi kita tidak mahir untuk mengolah jawapan yang kita ada, tetapi kita just main tulis saja. Itu yang kadang-kadang ia tidak menepati kehendak soalan. Jadi berhati-hati untuk menjawab kertas soalan sirah nanti. Ustazah doakan supaya anak-anak di rumah dapat menjawab soalan sirah. Kerana apa? Sirah ini berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Sekiranya kita tak mampu, kita sebagai orang Islam tak mampu untuk nak tackle subjek sirah ini, macam mana pula kita nak memberi faham kepada orang lain, nak sayang Rasulullah SAW tu sendiri. Ustazah anjurkan kepada semua anak-anak dan ibu bapa di rumah untuk sentiasa bersalawat ke atas Nabi, supaya dengan selawat itu kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.